Berita Al-Hijrah 25 Jamarit awal 9 Januari, siapa boleh temani kanak-kanak positif COVID-19? Juga tidak perlu pembelian panik, rakyat akan diberi ruang dan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrum. Antara punca peningkatan kes COVID-19 kebelakangan ini adalah ekoran pergerakan rentas daerah dan negeri yang dibuat pelbagai pihak. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan meminta Majlis Keselamatan Negara MKN supaya menguatkuasakan dan memperketat prosedur operasi standard SOP termasuk menghadkan pergerakan yang tidak berkeperluan tinggi bagi mengelak bilangan kes COVID-19 terus meningkat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata wujud kegagalan sesetengah pihak dalam mematuhi SOP pergerakan lebih-lebih lagi selepas pembukaan secara berperingkat sektor-sektor ekonomi. Kementerian Kesihatan mendapati ada unsur-unsur ketidakpatuhan kepada SOP yang telah pun kita gariskan semasa pembukaan semula sektor ekonomi. Dan perkara ini kita lihat sebagai satu perkara penting dan KKM menasihatkan MKN supaya lebih berusaha untuk memperketatkan SOP dan juga menjalankan penguatkuasaan yang lebih stringent dan lebih tersusun. Di samping cadangan untuk kita menghadkan pergerakan rentas daerah dan rentas negeri kerana kes-kes kebelakangan ini terjadi kerana ada banyak rentas daerah dan rentas negeri. Pihaknya juga kata Datuk Seri Dr. Adham mendapati kes turut meningkat di kawasan yang padat dengan penduduk termasuk pergerakan mudah di Johor, Selangor, Pulau Pinang dan Sabah. Kementerian Kesihatan jelasnya telah bersedia meningkatkan keupayaan menerusi pelbagai sudut termasuk keperluan doktor-doktor pakar sedia ada bagi memastikan agenda mengurangkan bilangan kes positif COVID-19 mencapai matlamat. Semalam Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan membuat pengumuman khas pada Isnin ini berhubung tindakan kerajaan mengenai situasi semasa jangkitan COVID-19 yang menunjukkan tren peningkatan. SOP lebih ketat juga dijangka diumumkan Perdana Menteri. Sementara itu, teka-teki adakah akan dikuatkuasakan PKP secara total sebagaimana Mac lalu belum lagi terjawab dan rakyat Malaysia pasti menantikan intipati pengumuman khas oleh Tan Sri Muhyiddin Isnin ini. Pun begitu, siang tadi kru Berita Al-Hijrah membuat tinjauan sejauh mana rakyat khususnya para peniaga, pengusaha dan pemandu teksi bersedia jika PKP dikuatkuasakan semula. Ikuti laporan yang disediakan. Tinjauan ke atas golongan peniaga rata-ratanya mendapati mereka akan kembali berdepan kesukaran apabila perniagaan mereka tidak lagi mendapat sambutan. Memang tak setuju lah sebab bantuan ni kerja tu orang, tak ada kerja lain dah. Pada kecil sampai besar memang kerja ni tu orang. Pada arwah ayah dengan arwah mak memang benda ni berniaga. Tak ada kerja lain. Kita berniaga ni memang terus sikit lah setiap pada PKP ni. Macam saya peniaga akan terjejas lah kan sebab pendapatan kita memang daripada macam ni kan. Cuma kalau nak adakan SOP tu biar pun kata macam mall tu ke yang apa daripada orang ramai lah yang pergi kan. Kalau saya rasa kalau macam sini tak setujulah kalau adakan PKP balik. Mungkin orang yang kerja government kerajaan dia tak ada masalah. Berapa lama dia nak PKP ke, PWCT ke, dia tak kisah. Cukup bulan tekan dapat duit. Bagi yang pekerja swasta makan saya, bukan untuk diri saya. Tapi anak-anak saya, mungkin anak-anak di saudara, anak-anak saudara ni, mungkin yang tak ada kerja kerajaan, dia swasta ini yang akan menjadi masalah. Tidak kurang juga yang bersetuju jika PKP dikuatkuasakan semula bagi membendung penularan COVID-19. Bagi mereka, rakyat tiada pilihan melainkan terpaksa akur dengan perintah berkenaan demi menjaga kesejahteraan dan kesihatan semua meskipun terpaksa menanggung kerugian. Setujulah demi untuk kesejahteraan rakyat, saya setujulah. Untuk elak penyakit anak-anak cucu kita kan akan datang supaya
penyakit ini dapat ini dengan segera lah. Dihapuskan dengan segera lah. Cuma macam saya driver teksi bergantung harap pendapatan harian lah, kais pagi makan pagi. Tapi kalau PKP dilancarkan, masalah bagi pemandu teksi yang pendapatan dia bergantung pada orang ramai. Ada juga yang berharap kerajaan menilai sebaik mungkin PKP yang mungkin dikuatkuasakan semula supaya ia tidak membebankan nasib peniaga dan pengusaha, malah membantu memulihkan kembali perniagaan mereka yang berkemungkinan terjejas. Saya harap kalau diperketatkan lagi sempadan SOP macam sebelum ni PKPB, kalau macam tu saya setuju. PKP tu agak berat lah. Walaupun terpaksa aku tapi memang berat. Memang akan ada loss. Di pinggir ibu negara pula, wartawan Hanisa Hasanuddin meninjau sejauh mana orang ramai membuat keputusan untuk membeli barangan keperluan dalam kuantiti yang banyak sebagai persiapan andai PKP dikuatkuasakan. Adakah suasana pembelian panik yang teruk seperti dahulu berlaku lagi? Ikuti laporan yang disediakan. Berdasarkan tinjauan siang tadi, memang terdapat segelintir pembeli melakukan pembelian panik, namun ia dilihat masih terkawal. Jika Mac lalu, rak-rak kebanyakannya kosong dan stok barangan habis, namun berdasarkan tinjauan hari ini, stok barangan masih ada sebagaimana kebiasaan. Menurut pembeli yang ditemui, orang ramai tidak perlu membuat pembelian panik kerana Malaysia jarang sekali berdepan masalah kekurangan bekalan barangan asas meskipun pandemik melanda. Okey, bagi saya kalau kat Malaysia ni untuk keperluan makanan atau apa-apa tak ada masalah kot. Sebab kita orang kata COVID ni dah jadi macam sebati dah kan, dah setahun lebih kan. Saya tak ada masalah kot daripada segi makanan. Tinjauan juga mendapati ada segelintir pembeli yang membeli barangan dalam kuantiti yang banyak sebagai persediaan jika PKP benar-benar dilaksanakan. Saya beli stok untuk lebih lah, untuk standby untuk sebulan ke bulan lebih ke macam-macam lah. Sebab kalau dah jadi macam ni, kita nak keluar susah, jadi kita beli stok awal-awal lah. Adalah juga sikit sebanyak, tapi kita tahu kan PKP tetap boleh keluar untuk beli barang basic. So buatlah sikit untuk preparation. So saya nasihatkan cuma prepare lah sikit untuk kecemasan. Tapi kemungkinan kita dah alami situasi PKP sebelum ni, so kita dah terbiasa lah. Pada Mac tahun lepas, Malaysia telah pun berdepan dengan situasi sebenar PKP. Namun hari Isnin ini, ada ura-ura mengatakan Malaysia sekali lagi akan berhadapan dengan PKP. Namun semua itu tidak pasti lagi. Jadi sebagai orang awam, jangan panik ketika membeli barang. Cukup hanya sekadar membeli barang keperluan selama 1 minggu sahaja. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Sejak lewat malam semalam hingga sekarang, masih tular di laman sosial khususnya Twitter TV Al-Hijrah dan Instagram Berita Al-Hijrah tentang kisah kanak-kanak 5 tahun yang disahkan positif COVID-19 yang lebih memilukan warganet si kecil itu dibawa ke hospital menggunakan ambulans tetapi bersendirian tanpa diiringi ibu bapa atau penjaga. Rakaman oleh ibu kanak-kanak itu mendapat perhatian warganet yang rata-rata meluah rasa pedih dan pilu, malah tidak kurang juga yang kagum memuji keberanian kanak-kanak itu untuk pergi seorang diri hanya ditemani petugas perubatan menaiki ambulans ke hospital. Bapa si kecil itu pula telah dimasukkan ke hospital kerana telah dijangkiti lebih awal. Berita Al-Hijrah sebentar tadi telah pun menerima rakaman video pertemuan pasangan bapa dan anak itu di hospital. Kanak-kanak ini dijangkiti COVID-19 namun tidak mengalami simptom berbahaya. Kesungguhan dan keceriaannya ketika menuju ambulans mendorong warganet memberi semangat dan mendoakan kesembuhan segera buatnya. Baik jika ditinjau menerusi ruang komen di Twitter maupun Instagram, ramai warganet memberi kata-kata perangsang buatnya dan ada segelintir yang bertanya tentang sejauh mana prosedur operasi standard SOP dari segi penjagaan dan pengurusan pesakit bagi kes positif babitkan kanak-kanak seperti kes yang tular itu tadi. Dan adakah terdapat perbezaan dengan orang dewasa atau semua pesakit melalui proses yang sama?
Apapun, kami di TV Al-Hijrah mendoakan kesembuhan segera buat kanak-kanak berkenaan serta bapanya yang kini sedang dirawat di hospital. Baik, masih mengenai kes yang sama, kami berjaya mendapatkan seorang pakar pediatrik, Dr. Zakrul Razmal Muhammad Pozi, untuk berbicara lanjut mengenai pengurusan kes positif COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Jika telah bersedia, Assalamualaikum Dr. Zakrul. Waalaikumsalam, Adi. Ya, Doktor, jika dirujuk video tular tersebut, ramai netizen tertanya-tanya, adakah prosedur KKM memang tidak membenarkan ibu bapa atau pengiring untuk bersama anak kecil yang dijangkiti COVID-19 dan mengapa, Doktor? Taklah, sebenarnya mengikut protokol SOP KKM, sebenarnya setiap budak bawah umur akan ditemani oleh penjaga. Wajib diperhatikan. Walaupun dalam banyak keadaan sebenarnya kanak-kanak yang positif mempunyai kontak yang positif dari kalangan sama ada parents ataupun saudara mara yang rapat. Jadi macam kes yang terbaru yang tular tu sebenarnya mak bapak dia dah positif dalam ward. Jadi pasal tu akhirnya dia anak tu tenang pasal dia tahu dia pergi jumpa bapak dia. Tapi dari segi SOP KKM memang setiap pesakit pediatrik akan ditemani oleh penjaga yang dikenali sama ada ibu ayah ataupun saudara mara terdekat yang sanggup menjaga ataupun positif pada masa yang sama. Ya, baik. Secara realitinya, bagaimana proses jagaan dan rawatan kanak-kanak yang positif COVID-19? Adakah mereka langsung tiada peluang jumpa ibu bapa atau penjaga? Dan biasanya berapa lama kanak-kanak di hospital akan dirawat? Kita kalau ikut sekarang daripada SOP KKM, anak-anak ni akan ditemani oleh orang dewasa di dalam ward, oleh keluarga sendiri. Cumanya dalam banyak keadaan, pesakit-pesakit pediatrik memang tidak mempunyai simptom. Jadi monitoring akan berlaku pada hari ke-3, ke-5, ke-10. Bila selalunya para doktor mengikut protokol adalah pada hari ke-3, ke-5, ke-10 meninggal simptom yang timbul sampai anak-anak pesakit ini tidak mempunyai simptom atau mempunyai simptom yang perlu dirawat. Kerana dalam kebanyakan kes pediatrik memang tidak mempunyai simptom. Macam anak ni dia tidak ada simptom pun. Tapi pasal dia positif, dia perlu dikuarantinkan selama minimum 10 hari mengikut protokol yang paling terbaru daripada KKM. Ya, baik Doktor. Tidak kurang juga ada ibu bapa yang tidak mengalami COVID-19 tapi mereka sanggup kerana teman mereka sanggup bersama sehingga sanggup dijangkiti COVID-19 semata-mata tak nak tinggalkan anak mereka. Bagaimana keadaan ini, Doktor? Ataupun mereka memang boleh? Daripada protokol, kalau kata mengikut kalau kanak-kanak positif, parents negatif, parents boleh menjaga anak, akan tetapi parents akan di-swab setiap 3 hari sampai anak tu clear. Maksudnya 3 hari swab negatif, 3 hari swab negatif, 3 hari swab negatif. Sampai anak boleh balik dan parents pun balik dengan keadaan negatif. Itu current protokol yang dipraktiskan di hospital kerajaan sekarang kepada sama ada ibu ayah atau saudara mara yang sanggup menemankan kanak-kanak ni. Kadang-kadang kanak-kanak dia tak nak dengan mak ayah, dia nak dengan penjaga yang paling rapat. Mak saudara ataupun kakak sepupu sebagainya. So ini yang dipraktikkan, mana 3 hari sekali swab akan dicek kepada penjaga yang negatif sampai boleh balik pesakit yang positif tadi. Ya, okey, baik, terima kasih Dr. Zakrul atas penjelasan. Nampaknya itu saja masa yang kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, itu tadi pakar pediatrik Dr. Zakrul Razmal Muhammad Pozi bersama kita di talian Skype. InsyaAllah selepas ini 3 negeri rekod kematian mangsa banjir. Korban akibat banjir kini hampir mencecah 10 orang sejak ia melanda pada 11 November lalu. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata kematian itu berlaku di Pahang, Johor dan Kelantan. Kata Datuk Seri Muhammad Hamdan, faktor kematian mangsa terdiri daripada kenderaan dihanyutkan arus deras ketika cuba menyeberangi jalan, renjatan elektrik dan terjatuh ke dalam air bah. Sehubungan itu, mangsa banjir diingat sentiasa berwaspada dengan segala risiko buruk ketika banjir dan kerap merujuk pihak berkuasa, terutamanya jika mahu berpindah. Kawasan yang dia sendiri biasa pun, dia pun tak pasti. Bila dia jatuh, dia bawa arus yang deras, hilang. Ada juga yang menaiki kenderaan, dia cuba nak cross juga. Satu lagi, dia cuba nak menggunakan tong ini untuk
membuat sesuatu kerja di kawasan rumah dia sehingga tong ini terbalik, dia pun dibawa oleh air bersama. Jadi ini yang kes-kes senario yang kita berlakulah. Semalam, seorang remaja lelaki berusia 15 tahun meninggal dunia di Hospital Kuala Lipis selepas lemas ketika mandi-manda bersama 3 rakan di kawasan banjir. Datuk Seri Muhammad Hamdan ditemui selepas melakukan tinjauan udara situasi banjir di sekitar Bandar Kemaman, Terengganu menggunakan helikopter. Beliau turut melawat kediaman anggota bomba yang terjejas banjir. Kediaman 36 pegawai dan anggota bomba di seluruh negara termasuk 24 di Terengganu telah ditenggelami air. Selain itu, 2 balai bomba dan penyelamat BBP iaitu BBP Cukai dan BBP Kuala Lipis turut rosak selepas dilanda bah. Masih di Terengganu, peringatan polis kepada para sukarelawan dan badan bukan kerajaan NGO dari luar negeri itu, terutama dari lokasi zon merah, jangan salurkan bantuan banjir secara terus kepada mangsa terjejas. Ia sebagai langkah waspada bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Hanyan Ramlan, sumbangan kepada mangsa banjir amat dialu-alukan, namun penyumbang tetap perlu akur dengan SOP yang telah ditetapkan. Polis khawatir jika ada individu dari lokasi zon merah yang tidak menyedari mereka telah dijangkiti, malah berpotensi menyebarkannya. Jika datang daripada zon merah, tolong hadir dan laporkan diri tuan-tuan ke pejabat kesihatan daerah dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya kita boleh pantau tuan-tuan kehadiran tuan-tuan membantu di Kemaman. Dan juga yang penting, yang utama ialah kita memastikan keselamatan tuan-tuan dan tuan-tuan tidak membawa ataupun salah seorang daripada pembawa virus COVID-19 ke daerah Kemaman. Tambahannya, pemberian sumbangan boleh dibuat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang mempunyai data lengkap mangsa di setiap lokasi terjejas banjir. Mana-mana NGO yang telah tiba di Kemaman juga diingatkan melaporkan diri ke Pejabat Kesihatan Daerah untuk tujuan pengesahan. Tindakan itu juga membolehkan pihak berkuasa memantau kesihatan dan pergerakan mereka sepanjang berada di daerah ini. Bantuan Back to School 3.0 berbentuk barangan keperluan persekolahan yang disalur Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM sedikit sebanyak meringankan beban 150 keluarga asnaf di Selangor. Inisiatif itu turut menyantuni masyarakat bukan Islam, ibu tunggal, anak-anak yatim, malah golongan yang hilang pendapatan akibat pandemik COVID-19. Suzliana Mustafa, 35 tahun, yang mempunyai 5 orang anak yang masih bersekolah, menghela nafas lega selepas dipilih menerima bantuan berkenaan, memandangkan dia dan anak-anak hanya bergantung sepenuhnya kepada pendapatan suaminya yang bekerja sebagai pemandu Grab. Saya dapat ni kira syukur, alhamdulillah lah, ringanlah beban. Lepas tu kata macam tak sangka lah anak-anak saya terpilih kan. Jadi macam orang kata bersyukurlah. Orang kata pendapatan tu tak macam selalulah. Kira kita orang makan pun, orang kata pendapatan keluarga kita orang pun, kita orang makan pun, orang kata pandai-pandai lah. Catu-catulah kan. Dalam pada itu, Nur Anizah Diran, 36 tahun, yang mempunyai 3 orang anak di mana seorang daripadanya menghidap asma kronik manakala seorang lagi penghidap autism, bersyukur atas keprihatinan MAPIM. Lebih-lebih lagi, dia dan suami tidak dapat bekerja kesan daripada pandemik COVID-19. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebab sebelum ni pun memang pernah dapat bantuan, bukan sahaja pada bantuan back to school, dapat bantuan untuk bantuan COVID hari tu. Barangan dapur, alhamdulillah lah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM, Dr. Ahmad Sani Arabi Al-Kahiri berkata, bantuan back to school tersebut merupakan fasa ketiga bersempena pandemik COVID-19. Tetapi kita tidak pernah melupakan mereka yang memerlukan bantuan, khususnya apabila berlaku pandemik sebegini, ramai yang hilang kerja. Jadi nak masuk sesi persekolahan ini merungsingkan ibu bapa. Jadi dengan sumbangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia ini, kita alhamdulillah dah bergerak ke edisi yang ketiga, iaitu sebanyak 150 keluarga yang menerima set pakaian, seluar, kasut, sempurna satu pakej.
Sehingga ke hari ini katanya hampir 500 pelajar telah dibantu daripada lebih 3,000 pemohon. Pihaknya juga dalam perancangan untuk meneruskan agihan sumbangan tersebut ke beberapa negeri yang lain seperti Perak, Kelantan dan Kedah, terutamanya di kawasan-kawasan yang terkesan dengan bencana banjir. Terdahulu, bantuan kecemasan turut diberikan kepada negeri-negeri terjejas banjir berbentuk pek makanan siap dimasak, bantuan makanan, kit kebersihan diri, kit solat dan kendara saji untuk makanan panas kepada petugas dan mangsa. MAPIM turut merayu infak dan bantuan segera daripada orang ramai agar bantuan dapat digerakkan lebih meluas sekaligus memberi manfaat kepada lebih ramai mangsa. Sumbangan boleh disalurkan menerusi www.bantuummah.com atau menerusi tabung kemanusiaan MAPIM di akaun Maybank 5622 6354 0066. Pelanggan Bank Islam yang terjejas ekoran banjir yang melanda negara layak memohon moratorium sehingga setengah tahun bagi bayaran komitmen bulanan mereka. Dalam satu kenyataan, Bank Islam Berhad maklumkan ia mengambil langkah proaktif dengan menawarkan program prihatin khusus bagi membantu pelanggan pembiayaannya yang terjejas. Program berkenaan menurut Bank Islam bertujuan meringankan beban kewangan mangsa banjir, pelanggan di bawah kemudahan pembiayaan rumah, peribadi dan kenderaan. Mereka yang layak boleh memohon moratorium berkenaan tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Muhammad Muazzam Muhammad, pihaknya sentiasa meneliti perkembangan terkini banjir di kawasan terjejas dan mengambil langkah proaktif membantu pelanggannya yang terkesan. Bank Islam memberi komitmen membantu dan menyokong negeri yang terjejas dalam memastikan kebajikan dan kepentingan rakyat terjamin. Untuk tujuan itu, pelanggan Bank Islam yang terkesan disaran membuat panggilan kepada Pusat Panggilan Bank Islam di nombor 0326900900 untuk sebarang pertanyaan atau maklumat mengenai program prihatin Bank Islam. Permohonan moratorium di bawah program prihatin juga boleh dibuat di cawangan Bank Islam terdekat. Syarikat emas Makmur Gold menyasarkan untuk melahirkan 1,000 usahawan emas yang mampu menjana pendapatan bulanan RM10,000 menjelang akhir tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Faizuddin Cik Mahmud, setakat ini 1,300 ejen seluruh negara telah menyertai program usahawan Platinum Emas Makmur Gold dengan pendapatan bulanan yang menarik. Menurut Muhammad Faizuddin, jika sebelum ini bagi memulakan perniagaan emas memerlukan modal yang tinggi sekitar 3 hingga 4 juta ringgit, namun menerusi usahawan Platinum Emas Makmur Gold dengan hanya membeli 10 wafer emas, seseorang itu sudah boleh memulakan perniagaan emas secara dalam talian. Jadi bersama pakej usahawan Makmur Gold di bawah Koperasi Muafakat Makmur Berhad ni, kita sediakan satu cara untuk create pendapatan, dan yang mana seminar ni adalah seminar untuk kita train ataupun mengajar usahawan membuat pendapatan. Sebab sebelum ni untuk berniaga emas ataupun buka kedai emas memerlukan dalam 3 ke 4 juta untuk buka kedai emas. Tapi bila konsep yang Makmur Gold bawa iaitu hanya menjadi ejen dan hanya online, dan Makmur Gold telah lahirkan saya rasa berpuluh orang yang berpendapatan 10 ke 15 ribu sebulan. Tambahnya, para usahawan yang bernaung di bawah Koperasi Muafakat Makmur Berhad juga akan dilatih dan diberi bimbingan selok-belok dunia perniagaan emas bagi memastikan mereka dapat berdikari dan menjadikan perniagaan itu sumber pendapatan utama. Makmur Gold berharap program ini dapat membantu mereka yang terjejas sumber ekonomi akibat pandemik COVID-19 serta para siswazah yang mengalami kesukaran mendapatkan pekerjaan. Beliau berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas menghadiri jelajah Over the Top Makmur Gold di Kota Baru. Jelajah dengan tema Rahsia Berjaya bersama Makmur Gold bertujuan memberi latihan dan bimbingan kepada usahawan emas yang akan turut diadakan di Kuala Terengganu sebelum berakhir di Bangi, Selangor. Keterangan lanjut boleh layari Facebook Makmur Gold Official atau laman sesawang makmurgold.my. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold.
seketika nanti Raja Salman terima vaksin COVID-19. Bertemu kembali. Pemerintah Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud menerima suntikan vaksin COVID-19 malam semalam waktu Arab Saudi. Dalam satu video yang dikongsikan petugas media Arab Saudi kepada Berita Al-Hijrah, Raja Salman yang berusia 85 tahun itu menerima suntikan dos pertama vaksin berkenaan. Selepas 3 minggu, Arab Saudi melancarkan kempen vaksinasi coronavirus. Ia juga dilaksanakan sebaik sahaja Riyadh menerima bekalan vaksin pertama keluaran Pfizer-BioNTech. Arab Saudi menjangkakan program vaksinasi COVID-19 di negara itu akan dilaksanakan secara berperingkat dengan keutamaan diberikan kepada warga emas berusia 65 tahun ke atas yang mempunyai sejarah penyakit kronik selain berisiko tinggi terkena jangkitan. Ia akan diikuti golongan dewasa berusia lebih 50 tahun sebelum disusuli golongan di peringkat usia lain. Arab Saudi memberi vaksin berkenaan secara percuma kepada rakyat dan penduduk tetap di negara itu. Tiada lagi akaun Twitter real Donald Trump selepas ini. Itu tindakan serta-merta yang diambil oleh Twitter Incorporated ke atas akaun Presiden Amerika Syarikat itu, ekoran tindakan pemimpin berkenaan yang disifatkan menghasut pengikutnya untuk melakukan keganasan. Penggantungan secara kekal itu dibuat kerana risiko menghasut keganasan lebih lanjut berikutan serangan ke atas the US Capitol oleh ratusan penyokongnya. Twitter dalam pernyataannya memaklumkan setelah meninjau secara dekat siapan baru-baru ini daripada akaun real Donald Trump dalam konteks di sekitarnya, maka penggantungan akaun tersebut secara kekal dibuat kerana risiko menghasut keganasan. Awal minggu ini, Facebook Incorporated menggantung akaun Trump hingga sekurang-kurangnya akhir penggal presidennya. Trump dijadual menyerahkan kuasa kepada Presiden terpilih dari Parti Demokrat Joe Biden 11 hari lagi. Semalam, Twitter menerusi blognya mengatakan dua ciapan Trump yang disiarkan pada hari itu melanggar polisi menentang keganasan. Twitter sebelum ini menyekat akaun Trump secara sementara. Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 fasa kedua secara bersemuka akan dijalankan mulai 20 Januari hingga 6 Februari 2021. Banci Perumahan dan Penduduk, mari semula dah. Apa baik tu Banci? Kita mau jawab ke ini semua? Bila Banci tuk mula? Kami si tahu pun. Banci dah mula 7 Julai 2020 itu. Jadi, pastikan nampak di Banci lah. Ate, Yong, Yop semua. Kenal jawab. 10 tahun sekali je Banci ni. Eden dah di Banci. Kau dah ke belum? Datamu masa depan kita. Segmen khas Tijarah selepas ini. Bersama saya Syabana Hassan dalam segmen Tijarah. Dan untuk hari ini kami berhasrat untuk mengupas topik yang sering dibangkitkan oleh masyarakat iaitu berkenaan pelaburan forex, perniagaan atau judi. Dan bersama saya hari ini adalah Ustaz Luqmanul Hakim Hussein selaku penasihat syariah Bank Al-Rajhi dan juga FWD Takaful. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seperti topik kita hari ini, mungkin Ustaz boleh terangkan secara ringkas apa itu forex dan juga pandangan Islam mengenai forex. Bismillah. Yang pertama sekali ialah forex secara ringkasnya ialah pertukaran di antara mata wang dengan mata wang. Suatu mata wang dengan mata wang yang lain. Contohnya pertukaran di antara ringgit Malaysia dengan USD, USD dengan euro, euro dengan yen dan seumpamanya. Jadi setiap pertukaran mata wang dengan mata wang dalam Islam dia dikategorikan sebagai bai' as-sarf ataupun jual beli as-sarf. Bila kita mengatakan ia jual beli as-sarf, maka ia tertakluk kepada beberapa syarat yang mesti dipatuhi sebelum sebarang forex trading ataupun forex investment dijalankan. Yang pertama sekali ialah dia mesti memenuhi semua rukun-rukun jual beli, semua syarat-syarat jual beli dan segala bebas daripada semua unsur-unsur yang membatalkan akad yang pertama. Yang kedua, ia mesti dilakukan secara on the spot. On the spot ni maknanya pertukaran di antara satu mata wang dengan mata wang yang lain mestilah dilakukan secara
yadan biyadin ataupun penyerahan tangan ke tangan mesti dilakukan dalam majlis. Bila berlaku penangguhan ataupun kelewatan salah satu daripada mata wang yang ditukarkan dalam forex trading, maka ia membawa kepada isu riba. Kerana ia disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu bil wariq riba illa ha wa ha. Maknanya ialah pertukaran di antara emas dan perak, termasuklah pertukaran di antara satu currency yang lain dengan currency yang lain, dia mesti berlaku secara on the spot. Kalau tak berlaku on the spot, dia akan membawa kepada riba. Jadi itu maksud bai' as-sarf ataupun forex dari sudut perspektif Islam. Jadi sama ada kita nak melakukan transaksi forex untuk tujuan investment, maknanya kita nak mengambil keuntungan daripada kenaikan harga ataupun pergerakan mata wang, ataupun kita nak mengambil keuntungan ataupun trading forex melalui perbezaan mata wang, kita mengambil keuntungan daripada spread harga di antara jual beli, harga jual dan harga beli, ataupun tujuan untuk kawal nilai ataupun untuk hedging, maka kesemua jenis transaksi forex ini dia mesti tertakluk kepada hukum hakam as-sarf yang saya sebutkan tadi, mestilah memenuhi syarat-syarat yang paling utama sekali ialah berlaku secara on the spot. Boleh saya rumuskan di sini, Ustaz, forex adalah perdagangan mata wang asing dan dalam Islam ia harus tertakluk pada hukum yang ada pada mata wang. Baik Ustaz, apa pula status syariah mengenai online forex trading? Baik, forex trading yang diamalkan ataupun dijalankan oleh individu melalui platform elektronik yang ada dalam pasaran pada hari ini dengan konsep yang ada pada hari ini, ia tak patuh syariah, bermasalah dari sudut syariah. Dan pada tahun 2012 yang lalu telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai satu aktiviti yang haram dan tak dibenarkan untuk diamalkan oleh orang Islam. Mungkin saya boleh ringkaskan kenapa forex online ataupun yang dijalankan secara online oleh individu melalui platform elektronik ini diharamkan. Yang pertama sekali ialah kerana dia tidak ada unsur penyerahan wang ataupun mata wang yang dibeli. Maknanya sebagai contoh, kalau saya beli satu instrumen euro against yen sebagai contoh. Bila saya beli instrumen tersebut, maknanya saya nak beli yen, saya membayar dengan euro. Bila pembelian dilakukan dalam platform forex ini, yen tak dikreditkan dalam akaun saya. Dia cuma floating iaitu terapung, mungkin naik, mungkin turun, sehinggalah saya membuat close position. Saya tutup, kemudian barulah dikreditkan balik kepada mata wang USD, kemudian barulah saya boleh guna balik. Maknanya bila saya melakukan trading forex, duit yang saya beli, yen ke, pound sterling ke, apa-apa duit currency yang ditawarkan oleh platform tak dikreditkan dalam akaun saya untuk saya guna ataupun untuk saya keluarkan, tetapi hanyalah floating sehinggalah dikreditkan balik dalam bentuk USD dan ini yang bermasalah dari sudut syariah. Bagaimana pula dengan online forex trading yang dikatakan yang patuh syariah, online forex trading Islamik, Ustaz? Okey, ada setengah platform forex, mereka kononnya menawarkan akaun yang Islamik. Apa maksud akaun Islamik? Akaun Islamik mereka mengatakan akaun yang tidak ada swap. Maknanya setengah platform forex dia menawarkan ataupun mengenakan ataupun memberi interest dalam bentuk swap kalau kita hold position melebihi 24 jam overnight. Tapi setengah platform forex ini menawarkan akaun yang free swap, yang tidak ada swap. Tetapi walaupun namanya akaun Islami yang tidak ada interest, yang tidak ada swap, tetapi dia masih ada feature-feature yang bermasalah. Contohnya ada isu leverage yang dikaitkan dengan isu bai' wa salaf. Ada unsur tidak memberikan pegangan wang mata wang yang dibeli kepada trader. Jadi walaupun namanya Islami, dikatakan sebagai free interest, tetapi dia masih mempunyai feature-feature utama yang mana bermasalah dari sudut syariah yang menjadi asas pertimbangan bahawa perdagangan seperti ini diharamkan oleh syarak. Jadi online forex trading Islamik ini tetap tidak dibenarkan ya Ustaz, kerana tetap mempunyai isu-isu syariah lain walaupun tidak mempunyai isu swap seperti Ustaz bincangkan tadi. Baik Ustaz, secara ringkas ya, apakah perbezaan di antara trading forex dan juga main forex? Ya, ada setengah di kalangan trader cuba membezakan di antara trading forex dan main forex. Mereka mengatakan trading forex ialah bila kita masuk ataupun terlibat dalam forex dengan ilmu.
dengan pengetahuan, dengan kemahiran, dengan kajian, dengan studi, dengan analisis teknikal ataupun analisis secara fundamental, melihat pergerakan mata wang, maka orang yang trading secara ini dikatakan sebagai trading forex. Manakala orang yang trading masuk dalam forex, melihat kenaikan harga ataupun turun harga, mereka masuk tanpa ada ilmu, kemahiran, tanpa studi, tanpa kajian, tanpa analisis, ini dikatakan sebagai main forex. Tapi sebenarnya forex trading ni sama ada kita kata dia main forex ke ataupun dia trading forex. Yang paling penting ialah kita melihat kepada instrumen yang digunakan. Kalau instrumen itu yang digunakan tak patuh syariah, difatwakan sebagai haram, bermasalah dari sudut syariah, ada isu-isu riba, ada isu-isu baik masalah dan seumpamanya, instrumen yang haram, maka kita trading sama ada kita trading dengan ilmu ataupun trading tanpa ilmu, trading dengan analisis, trading tanpa analisis, kesemuanya sama, iaitu tidak menepati syariah. Jadi ilmu, pengetahuan, kemahiran, analisis, teknikal, kajian, apa sahaja kemahiran kita berkenaan dengan forex, dia tidak menjustifikasikan satu instrumen yang diharamkan oleh syarak. Yang menjadi pokok pangkalnya ialah instrumen tersebut. Sama ada ia dibenarkan oleh syarak ataupun tak dibenarkan oleh syarak. Jadi instrumen yang digunakan itulah adalah yang akan memastikan sama ada ia patuh syariah ataupun tidak, ya Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Sekian segmen Tijarah pada hari ini. Pastikan bersama kami pada hari Isnin 11 hari bulan Januari jam 9.30 malam dengan perbincangan lanjut mengenai pelaburan forex, perniagaan atau judi. Saya Syabana Hassan. Baik, sebelum berpisah, jangan lupa menonton Global Al-Hijrah edisi Bahasa Arab bersama penyampai Abdul Hakim Hassan sebentar saja lagi. Dengan itu, sekian untuk malam ini. Saya Adi Akmal Syahrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.